Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Sharifah binti Hashim daripada ISMA Subang Jaya. Hari ini saya akan bercakap tentang vaksin dan pandangan Islam terhadap vaksin. Seperti yang kita semua sedia maklum, negara kita bahkan seluruh dunia sedang dilanda wabak COVID-19. Wabak ini atau virus ini mula muncul pada penghujung tahun 2019 di negara China di daerah yang bernama Wuhan, dan ia telah menyebabkan jangkitan ini menjangkiti kebanyakan negara di seluruh dunia yang menyebabkan banyak kematian. Dan antara perkembangan yang berlaku setahun selepas munculnya wabak ini, terciptanya vaksin COVID-19. Vaksin ini diharapkan sekiranya seseorang itu menjangkiti jangkitan COVID-19 apabila dalam keadaan ia telah divaksin, kita mengharapkan seseorang itu tidak mendapat jangkitan yang teruk sehingga boleh menyebabkan kematian. Dan ia juga bertujuan untuk mencapai herd immunity ataupun immunity berkelompok, yang mana sekiranya lebih daripada 80% masyarakat di sesebuah negara itu divaksin, maka ia akan dapat mewujudkan immunity berkelompok, yang mana bahawa negara itu akan dilindungi daripada penyakit COVID-19. Islam telah menggariskan beberapa panduan untuk berhadapan dengan wabak yang terdapat di dalam Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-195 yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri ke dalam bahaya kebinasaan. Hadis Rasulullah SAW yang pertama, Rasulullah pernah menyebut, larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta seperti takutnya kamu ketika lari daripada singa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini menerangkan bahawa kita mesti merasa takut untuk dijangkiti wabak penyakit. Hadis Rasulullah SAW yang kedua yang bermaksud, jika kamu mendengar taun di sesuatu tempat, jangan kamu pergi kepadanya. Jika berlaku di sesuatu tempat sedangkan kamu berada di situ, janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah larangan untuk kita pergi ke tempat yang kita dengar ada wabak, dan sekiranya kita berada di tempat wabak adalah larangan untuk kita keluar daripada tempat wabak tersebut. Jadi arahan ini adalah arahan Rasulullah SAW ini sangat bertepatan dengan arahan kerajaan ketika ini yang melakukan lockdown. Hadis yang ketiga ialah tentang larangan takut bersentuhan. Baginda Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang lelaki daripada Bani Saqif yang menghidap penyakit kusta. Jadi seorang lelaki ini ingin berbai'ah dengan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah menyuruh ia tidak perlu hadir untuk mengelakkan penyakit dan mudarat penyakit tersebut. Jadi dalam delegasi Saqif yang akan dibai'ahkan oleh Rasulullah SAW, terdapat seorang lelaki yang berpenyakit kusta. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang bertemu dan lalu berkata, kami telah menerima bai'ah kamu, kerana itu kamu boleh pulang. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat iaitu larangan untuk kita jangan bergaul dengan mereka yang tidak sihat. Nabi SAW apabila berhadapan dengan masalah penyakit berjangkit adalah dengan kaedah pencegahan dan tidak bergaul bagi memastikan yang sihat tidak dijangkiti. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak boleh ada percampuran di antara yang sakit dengan yang sihat, kerana dikhawatiri yang sakit akan menjangkiti yang sihat. Kemudian yang kelima ialah hadis tentang larangan kita melawat kepada tempat yang ada wabak. Dalam konteks wabak penyakit, bila Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membatalkan lawatan ke Syam kerana wabak taun, beliau ditanya oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, apakah kita lari dari ketentuan qadar Allah? Umar menjawab, kita lari dari satu qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Daripada sejarah vaksin, bahawa vaksin dikatakan telah mula dicipta pada 2000 tahun yang kemudian ini. Dia dikatakan telah dicipta pada mulanya di negara China dan India. Walau bagaimanapun,
ada dokumentasikan di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Stanley Williamson yang bertajuk The Vaccination Controversy, The Rise, Reign and Fall of Compulsory Vaccination for Smallpox. Waktu tu vaksin yang pertama dikatakan adalah untuk merawat demam cacar yang berlaku di kebanyakan tempat dunia juga, bahawa di dalam buku itu disebutkan bahawa terdapatnya perkembangan vaksin yang berlaku di dalam sejarah Khalifah Uthmaniyah, yang mana waktu itu Khalifah Uthmaniyah merintah seluruh dunia. Jadi dalam keadaan Khalifah Uthmaniyah yang mana dia memerintah dunia, mana mungkin mengabaikan faktor keselamatan dan kesihatan. Untuk perkembangan vaksin di Malaysia, ia dikatakan pertama kali dibawa ke Malaysia pada tahun 1868 oleh penjajah British, iaitu vaksin untuk smallpox ataupun cacar, dan kemudian kita mempunyai program imunisasi kebangsaan yang mana kebanyakan anak-anak yang divaksin sebelum ini. Jadi kita ada 12 penyakit yang telah dihasilkan vaksin terhadapnya. Jadi untuk COVID-19, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang ke-10 yang bersidang pada 3 Disember tahun 2020 telah bersetuju bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Jadi dengan ini saya ingin menyeru masyarakat bahawa vaksin ini telah disahkan selamat dan halal. Marilah kita sama-sama menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, juga sebagai seorang penduduk dunia yang celik dengan masalah yang berlaku di dunia sekarang, bahawa kita mesti mengambil vaksin supaya kita dapat menyumbang kepada imuniti berkelompok tersebut. Jadi insyaAllah setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.